Belajar ni katanya Nabi SAW dari satu hadis kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban Nabi kata hendaklah kamu jadi orang alim, wajib menjadi orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, jadi orang belajar. Oh kita pentu au mustami'an ataupun orang dengar. Orang dengar. Falan takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlik kamu akan binasa. Maka Allah Ta'ala suruh kita jadi orang alim. Tak boleh jadi orang, jadi orang belajar. Belajarnya beza dengan orang belajar. Yang ketiga orang panggil orang dengar saja. Beza orang belajar ni bawa kitab tulis. Maka beza di antara dua tu, orang belajar dengan orang dengar ni seperti bumi dengan langit, beza dia. Satu martabat katanya Abdullah Ibn Abbas di dalam syurga ni, satu martabat, satu darjat di dalam syurga itu adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, waktu satu martabat di antara syurga. Syurga itu satu martabat dia 500 tahun perjalanan. Bangunan yang paling mewah di muka dunia ini, kita kata Burj Khalifah tu lah di Abu Dhabi ni. Tak sampai sehari daripada bawah sampai ke atas. Tak sampai sehari. 45 minit kali pas apa ke atas dah. Waktu tak ada lah. Nilai dia 100,000 lebih satu malam bayar untuk tidur sebagainya. Tapi syurga Allah Ta'ala ini satu darjat dia 500 tahun perjalanan. Kalau setahun tu berat dah. Kita rasa bangunan cuma mana haibah dia balik sana 5 bitan kali. Tetapi syurga Allah Ta'ala 500 tahun perjalanan. Sudah 500 tahun perjalanan tak boleh nak gambar. Kalau hak tinggi tu pun kemewahan dia melampau-lampau, duduk atas mah, tidur atas mah. Macam mana kalau perjalanan 500 tahun perjalanan martabat? Ketulah lebih-lebih lagi. Beza dia hanya beli kitab sebutir, bawa pen, tulis. Tu sahaja. Kita bukan kata ejen jual kitab ni, belilah dengan siapa-siapa dia, tapi nak suruh banyak pahala pak kita. Boleh pahala dah belajar, boleh dah, tapi kalau bawa kitab lagi-lagilah. Nah. Jadi belajar ilmu, kita nak baca kitabnya, kitab nama penawar bagi hati. Penawar hati membicara ke ilmu tasawuf peringkat permulaan. Kitab ini dikaryakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling, orang Mendeling Indonesia. Zaman dia ni lebih kurang 40 tahun lebih kurang lah 20 dalam 40 tahun lepas dia. Zaman dia ni, kalau dia ada di Mekah, tak ada orang mengajar zaman dia. Masa dia mengajar, semua tutup guru Mekah diajiak dulu tak mengajar kalau dia mengajar. Kerana memalukan. Tak ada orang boleh lawan nanding dari sudut alimnya Syekh Abdul Qadir Mandeling ni. Ramai tutup guru tua kita mengaji Mekah dulu pernah belajar dengan dia. Kalau taing dia mengajar, majlis dia di Masjidil Haram tak ada orang mengajar. Kerana tak ada orang, malu buka majlis ketika dia belajar. Semua pakat dengar dia berlaku, hatta tutup guru di sana pun belajar dengan dia, Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling ni. Maka apabila dia meninggal, orang yang mengambil ilmu dia ni tidak ramai. Tempat kita pun tidak ramai. Maka sebutir permata hilang, tidak ada ganti dia. Semakin ilmu, semakin kurang. Dan Nabi pun sebut Allah Ta'ala akan hilangkan ilmu itu dengan mematikan ulama. Allah Ta'ala akan hilangkan ilmu itu dengan mematikan ulama. Nabi tak sebut kata ilmu itu akan hilang apabila hilang Google. Lah ni Google ada, internet ada, orang boleh kaji, boleh ambil ilmu daripada internet. Tetapi Nabi kata mati ilmu dengan mati ulama. Bererti satu-satunya sumber ilmu yang paling sahih adalah melalui pengajian dengan ulama bertalaki. Ambil terima daripada satu guru dengan satu guru, pahaman yang kita terima ini daripada guru kita ambil daripada guru dia, bersambung elektrik TMB akhir sekali. Tak ada apa, bayar bulan-bulan. Lagu tu mengaji, patutlah pelik sangat awaknya. Nabi kata man syazza finnar. Siapa dia yang ganjil, pelik dalam fahaman dia, maka pelik dia seorang dalam dengan aku. Dan Nabi menyebut fahaman yang ramai-ramai ahli sunnah wal jamaah, alaikum bisawadil azam,
hendaklah kamu mengikut kebanyakan jumhur ulama pada masa. Dan zaman siapa daripada bermula pada zaman Rasulullah sampai zaman sekarang dalam mazhab fiqh 4 mazhab saja yang conquer sekarang, yang menguasai dunia hanya 4 mazhab saja. Maka hak inilah mazhab yang dijamin dalam bab fiqh 4 mazhab. Manakala yang lain tidak dijamin oleh Allah. Nabi kata alaikum bisawadil azam. Hendaklah kamu mengikut kebanyakan ulama pada zamanmu menurut fiqh 4 mazhab ni. Ikutlah Syafi'i, tapi tempat kitanya kalau Malaysia ni makruf dengan Syafi'i. Tempat lain Hanafi, Hambali, Maliki, 4 mazhab ini dijamin oleh Nabi. Mazhab lain tidak dijamin oleh Nabi, mungkin benar, mungkin salah. Maka bagi kita yang bijak, tentu cari benda yang diyakini daripada benda yang kita sengka. Dari bab tauhid pula Asy'ariyah Maturidiyah. Hak tu menurut khalaf. Kalau salah pula ulama salah dalam mazhab kita. Yang mana khalaf dengan salah dalam ilmu tauhid tidak bercanggah. Manakala dalam ilmu tasawuf pula kita ada sanak jalur-jalur pengajian ilmu tasawuf yang mana di bawah daripada sanak Syekh Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya ulama-ulama muktabar. Maka kita mengaji kitab Penawar Bagi Hati juga ada sanak dia bersambung-sambung. Nah, fahamnya yang kita terima daripada seorang guru, inilah yang kita akan bawa sehingga temu dengan Allah Ta'ala. Orang lain ni kalau tak mengaji dengan tok guru, dengan ulama, maka dia lebih cepat mengkritik ulama. Kerana bukan guru dia. Kenapa awak panggil macam tu? Tu bukan guru saya. Sebab tu, kalau orang belajar dengan ulama, maka dia malu untuk mengkritik ulama. Kerana itu guru saya. Ilmu dia Masya Allah. Ketika hidup saya tak penuh tanya soalan dia tak jawab. Semua jawab Masya Allah. Ketika dia bercakap ilmu hadis, seolah-olah dialah jago dalam ilmu hadis. Apabila dia kecek bercakap dalam ilmu fiqh, dialah jago dalam ilmu fiqh. Semua beda dia bisa. Kalau orang belajar dengan ulama. Tapi kalau dia belajar dengan internet, belajar dengan komputer, maka dibuka semua guru dia. Sebab itulah sekali orang panggil Imam Syafi'i, panggil PI pun ada. PI nya panggil. Imam Syafi'i nya panggil PI, bukan mazhab. Bukan sanak saya, bukan guru pada guru saya pun. Apa beda? Maka melahirkan generasi orang yang seperti belajar orientalis. Pengajian orientalis ini belajar ambil ilmu. Dan tanpa mengambil sanak dan nur yang ada di dalam ilmu. Orang lain ni ilmu banyak, Masya Allah berdebat sokonnya, tetapi nur yang ada dalam ilmu tu tidak ada. Kerana mengambil sanak daripada komputer, mana ada cahaya pasal lampu tu ada. Mana kalau kita menadah kitab dengan ilmu, bertalaki ini ada satu benda yang guru kita akan beri kepada kita tanpa kita sedar. Kita belajar, kita boleh baca sendiri, saya boleh baca sendiri. Saya pandai baca, tak ada masalah. Tetapi apabila kita talaki dengan seorang guru, ada satu benda guru akan beri kepada dada kita. Semakin hari, semakin kita akan belajar jadi sifat mahmudah. Semakin berjuru, semakin tawaduk, semakin apa, kerana ada nur yang disampaikan daripada dada guru kepada. Maka begitulah ulama-ulama belajar agama. Tak ada istilah belajar dengan komputer ulama ni. Tak jadi alim kalau dengan sebab belajar ulama. Maklumat boleh, kita boleh banyak maklumat. Kita beza pengajian ilmu agama dengan ilmu matematik, ilmu gapo beza. Ilmu agama ni kena belajar dengan ulama. Barulah hati itu bersambung-sambung, kita ada nur daripada. Sebagaimana sahabat belajar dengan Rasulullah, maka Rasulullah turunkan nur yang ada di dalam hati dia, turun kepada sahabat. Maka nur inilah yang menyebabkan orang itu jadi juru, orang itu jadi kuat iman, orang itu kuat tawakal, orang itu zuhud dengan dunia. Malah kalau pembacaan dan maklumat itu boleh berkongsi dengan semua agama pun ada. Bukan orang lain ni kata orientalis itu orang kafir yang mengkaji agama Islam lebih bisa dalam pengajian dia. Yang mengaji ilmu hadis, ilmu tafsir. Oh, Masya Allah. Saya pernah dengar dalam TV1 ada sebut seorang profesor, Prof UM. Dia kata saya ambil PhD dengan guru saya Yahudi. Tengok. Boleh dia mengaji dengan Yahudi. Nak ambil apa dia? Nak ambil sijil sekeping. Bukan nak ambil nur di dalam hati. Maka orang Yahudi tidak beriman dengan Allah Ta'ala buat guru. Ya Allah Rabbi. Maka melahirkan sifat yang mahmudah tak? Semakin ilmu banyak, semakin kuat menipu orang. Semakin kuat ilmu, semakin kuat hujah alasan dia dengan Allah untuk jadi baik. Semakin kuat ilmu, semakin kuat hujah dia nak tipu masyarakat. Maka ilmu itu tidak ada nur. Maka ilmu tasawuf lebih-lebih lagi memerlukan nur. Kerana nur inilah yang menyebabkan kita jadi baik. Manakala membaca maklumat itu boleh kita belajar dengan siapa-siapa, orientalis pun bisa lagi. Tetapi kita belajar daripada guru kepada guru untuk melahir membentukkan sifat mahmudah.
Hak ni lah kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Di dalam Islam ini 3 ilmu yang wajib dipelajari. Hak ni wajib kena pelajari. Suka tak suka, ada masa tak ada masa, tino jatuh, semua kena belajar 3 ilmu ni. Pertama, ilmu tauhid dipanggil. Hak ni kena belajar juga mengenai akidah kita sebagai orang Muslim. Apakah kepercayaan kita mengenai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kenapa kita mengaku? Kenapa kita kata Allah itu Tuhan yang sebenar? Agama ni kata benda ni Tuhan. Agama ni kata benda ni Tuhan. Agama ni kata benda ni Tuhan. Bercakap saja boleh Tuhan nak bercakap kata. Kenapa kita kata Allah sebagai Tuhan? Maka kita kena belajar. Kenapa kita kata macam itu? Kedua, kita kata Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu tauhid bahar. Ni ada orang ngaku jadi Nabi. Rasul kahar lah. Apa tempat kita ni? Rasul kahar macam-macam. Hok ngaku jadi Rasul. Hok ngaku jadi Tuhan. Pun ada ayat peng. Pun ada macam-macam. Bercakap boleh Tuhan nak bercakap. Kenapa kita kata Muhammad itu Rasulullah? Kenapa kita kata Nabi Muhammad itu Rasul? Okey, kena ada bukti dia. Maka kena belajar supaya kemah dalam fahami akidah kita. Orang sesak belajar akidah dia. Orang sesak belajar akidah dia. Tu, tak cah Kristian apa semua belajar akidah dia. Kita hak betul tak usah belajar. Kedua benda ilmu yang wajib kena pelajari dipanggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni bercakap mengenai hukum hakik ibadat kita. Apabila ada dalam hati kita iman, rasa beriman, rasa Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar, maka timbul perasaan nak sembah Allah, nak mengabdikan diri pada Allah. Macam mana cara nak buat? Maka Nabi Muhammad mari ajar juga cara nak sembah Tuhan. Akak tangan mula-mula, lepas tu rokok, lepas tu akak pula. Maka ilmu itu dipanggil ilmu fiqh. Macam mana nak buat ibadat dengan harta? Macam mana nak buat ibadat dengan diri kita, dengan sabar, dengan gapo, dengan masa kita, bagaimana nak buat ibadat? Maka Nabi Muhammad mari ajar, maka lahirlah ilmu fiqh. Kena belajar, wajib juga kena belajar, lebih-lebih lagi hak berkait dengan kita nak buat sekarang. Semaya, ibadat kita ambil semaya gapo. Hak ni tak ada istilah excuse. Oh saya sibuk, saya tak ada masa. Jangan buat tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah Taala tak ada masa dengan kita nyanyi kita. Apabila kita meraung dalam kubur, meraung di akhirat, ya Allah itu aku tolong hamba. Dulu saya panggil 5 kali sehari. Tak mari pun masjid. Saya panggil di antara maghrib dengan isya. Saya 24 jam masuk ke awak di luar daripada masjid. 23 jam sejam saja masuk untuk masjid, untuk baiki semaya kita, untuk baiki ibadat kita. Tak mari dengan Allah. Rasa sombong dengan Allah. Rasa tak perlu Allah Ta'ala. Saya dah kaya, saya dah ada duit, saya makan dah cukup dah, anak ada, harta ada. Apa perlu agama ni? Sudah. Orang apabila lupa diri, maka berjadi lagu tu. Maka dia akhir sekali dia akan mati juga. Bukan dia akan jadi apabila hebat kau tak mati, kalau dia akan mati. Dan dia akan menagih simpati dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku ampun hamba. Pada masa tu Tuhan kata, dulu hamba panggil demo tak dengar. Lah ni demo nak panggil hamba malah dengar. Kita kalau ayah kita kata lagu gitu, kita sedih dah. Kita kalau mak kita bawa gitu, time mak kita panggil, time mak kita minta tolong, kita malah dengar. Tetapi time kita nak minta tolong mak kita kata malah dengar. Tu kita rasa sedih dah. Apa kata kalau Allah Ta'ala kata saya malah dengar apa yang awak minta. Ketiganya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, lelaki Islam ataupun perempuan, ialah ilmu tasawuf dipanggil, ataupun ilmu akhlak, ataupun ilmu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini dipanggil ilmu tasawuf. Nama dia ya. Ihsan asalnya, tetapi nama-nama macam ilmu nahu, ilmu geografi, ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu soroh, tak ada zaman Nabi belaka, cuma nama. Benda tu ada zaman Nabi, cuma nama saja dibuat oleh ulama supaya mudah mempelajari ilmu tu. Cakap nak kata ilmu Islam belaka, Islam lah ya ada. Saya nak belajar ilmu Islam, ilmu apa? Adalah Islam lah. Macam mana? Nak jual kitab pun payah. Kitab Islam. Ada dekat 1000 butir. Ya boleh. Saya nak belajar kitab fiqh. Jelas kitab fiqh. Jadi sekalipun nama itu tidak ada zaman Nabi, tapi benda itu ada zaman Nabi. Kitab ilmu tasawuf, ilmu balaghah, ilmu mantik, semua ada zaman Nabi belaka. Cuma ulama kelas-kelas ni supaya mudah untuk kita belajar. Nak jual kitab pun mudah. Jadi ilmu malam ni kita nak mengaji satu ilmu dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni juga dipanggil ilmu akhlak, perangai kita. Sama ada akhlak itu zahir dengan makhluk ataupun akhlak dengan Allah. Ilmu tasawuf titik
Poin yang paling penting adalah kita nak suruh sama di antara batin kita dengan zahir kita. Zahir yang indah, yang comel, Masya Allah, akhlak yang comel, betul ke tak di dalam hati kita begitu juga. Maka nak suruh sama ke benda itu perlu mempelajari satu ilmu. Supaya kita baik zahir dan batin. Ni kita ni yakin bahas bab ilmu fardu ain tasawuf fardu ain. Bukan ilmu bukan tinggi-tinggi. Kalau kita hikam, kita fususul kita fususul hikam ko, kita Ibnu Arabi ko, hak tu bagai tinggi lagi. Hak ni hak fardu ain. Semua kecek bab benda zahir saja, jaga anggota zahir. Nak suruh kita jadi juru saja. Sebagaimana katanya Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu buat ibadat seolah-olah Tuhan kamu tengok Allah Taala. Seolah-olah tu kamu tengok Tuhan. Ya Allah Tuhan aku ni semayang boh. Ya Allah Tuhan aku tengoklah Allahu akbar. Oh hamba rokok ni ya Allah Tuhan aku. Ni kita duk semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Otak. Macam mana? Rupa tu masya-Allah dah, tetapi di dalam tidak serasi, tidak sama dengan yang di luar. Maka kena belajar ilmu ni supaya serasi. Masa seketika serasi inilah maka ada faedah semaya kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hak ni jadi semaya boleh mencegah benda fahsya, benda munkar, benda ni. Ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Maka tiga ilmu ni, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ini wajib dipelajari kerana satu hadis riwayat Sayyidina Umar. Hadis yang pertama di dalam kita hadis arba'in. Hadis arba'in. Hadis pertama ko. Nabi kata inna datang seorang tiba-tiba katanya Sayyidina Umar, ketika kami duduk tengah belajar dengan Rasulullah. Rasulullah ada sahabat-sahabat, tiba-tiba mari seorang lelaki yang berpakaian putih. Rambut dia hitam, ikamaya, mari bertemu dengan Rasulullah. Apabila mari bertemu dengan Rasulullah, maka dia bertanya beberapa soalan. Pertama dia tanya, apa dia iman ya Rasulullah? Rasulullah pun sebut rukun iman ni. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apa dia Islam ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab pula rukun Islam hak 5. Lepas tu dia tanya, apa dia ihsan ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata 2 benda. Buat ibadat seperti kamu melihat Allah. Kalau tak boleh peringkat itu, yakinlah apa yang kamu buat itu dilihat Allah. Oh, peringkat tu 2 rukun. Maka lepas pada lelaki itu pergi, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat dia. Dia kata, wahai sahabatku, tahu kau tak siapa dia yang datang tak ni? Siapa dia mari tak ni? Maka katanya sahabat dia, saya tidak tahu. Sayyidina Umar pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul dia lah tahunya. Saya mana tahu kata. Maka katanya Rasulullah, atakum Jibrilu liyu'allimakum dinakum. Telah datang kepada kamu Jibril dan dia datang nak mengajar agama kamu. Jadi benda wajib dipelajari dalam agama ni 3 benda. Sebab Jibril kata, Nabi Muhammad kata, Jibril mari ini kerana nak mengajar agama kamu. Maka agama terdiri daripada iman, Islam, ihsan. Nama 3 benda. Iman, Islam, ihsan. Jadi hari ini kita nak belajar mengenai ilmu ihsan, ilmu jadi baik. Baik ini beza dengan orang kafir. Orang kafir baik juga. Orang kafir baik, tak mencuri, hidup kemah, bersih ke apa. Beza ke apa dia? Kita baik dengan orang kafir baik. Baik orang kafir ni panggil moral. Kita panggil pengajian moral. Ngaji baik gitu ya. Maka ngaji baik lagu ni seolah-olah satu perbuatan tak puas hati. Tapi kita orang Islam, Tuhan tidak ajar disiplin. Tak ajar disiplin, tak perlu disiplin. Tuhan hanya ajar, Nabi Muhammad ajar benda ini kalau buat dia boleh pahala, kalau tak buat boleh dosa. Tu saja. Dosa pahala. Apabila orang itu fikir bab pahala, orang itu akan jadi baik dengan sendiri. Dan dia akan buat dalam keadaan penuh ikhlas, tidak ada kepentingan langsung. Tetapi orang mengaji moral ni mungkin dia buat dalam keadaan dia sendiri pun tidak rela. Saya tak rela, tapi monggo adat tradisi saya kena buat lagu ni moral. Jadi macam Jepun duduk. Gi lewat pejabat, marah dia boh. Kelik awal jabatnya marah dia ni. Hidup dengan kerja. Hidup untuk bekerja untuk hidup. Hidup untuk bekerja. Kita tengok Masya Allah Jepun berdisiplin, Masya Allah.
Tetapi banyak mana hospital mati wujud di Jepun. Hospital mati. Hospital mati lagu mana orang tekan sangat kehidupan yang tidak ada makna. Nampak display, nampak kemah tetapi tak ada ruh, tidak ada rohani. Saya rasa tekan hidup lagu ni, saya macam robot. Saya seperti dipandu, macam tak ada pilihan saya. Maka moral aja lagu tu. Maka display dia, kita nampak kemah tetapi tidak ada rohani. Waktu ihsan ni ihsan, nak beza ihsan dengan orang baik. Ada kata Cina baik, goni baik, apa semua ni kata baik lah, kata mana kata? Jepun kemah, Jepun display Jepun. Tetapi hospital mati ada. Hospital mati ni, pergi hospital tu daftar. Awak nak mati cara apa dia? Kelas A ke kelas B, kelas C. Kalau kelas A ni kita minum air, gapo dia apa semua, kita pasal lagu sedap gapo dia, lepas tu kita cocok racun slow-slow lah. Kalau mati cara B ni pakai tak dengar lagu, minum air pun dia mau sikit ya. Perut mati lalu. Kalau C ni berat lalu cocok racun, tak ada minum air gapo dia. Hospital mati. Apa? Hidup dalam tekanan. Kita nampak kemah baik, Masya Allah, tertib apa semua susunan, Masya Allah, hidup display apa semua. Tak, jiwa tidak akan tenteram. Maka Islam mengajar ada satu benda dipanggil ilmu yang lebih dalam daripada ilmu moral dipanggil. Ni ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Orang Islam ni kalau dia buat jadi baik, dia akan rasa puas dengan kebaikan yang ia buat. Kerana dia tahu Allah Ta'ala nilai apa yang ia buat. Sekalipun manusia tidak menilai, dia buat dalam keadaan betul-betul gembira yang keluar daripada hati dia. Maka semakin jadi baik, semakin gembira. Semakin jadi baik, semakin rasa puas hati. Semakin baik, semakin rasa puas hati. Bukan seperti moral orang agama lain. Semakin buat baik, semakin rasa ditekan, rasa tekan. Akhir sekali bunuh diri lah hamba ya. Maka hari ni kita nak baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kitabnya Penawar Bagi Hati. Sempena bulan Maulid masuk ni. Bulan Maulid masuk dah ni. Hari ni berapa robek ni? 1 ke 2? 3 robek lah. 2 robek. Masuk 3. Masuk 3 Rabiul Awal ni. Jadi kita berdoa lah, minta-minta dengan kehadiran bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW ni. Mudah-mudahan lahirnya Nabi itu membawa hidayah, membawa perangai molek. Yang mana Nabi ni bisa tak bisa dia orang Arab jahiliyah Mekah ni. Dia di tengah-tengah. Ni Arab Mekah. Hak ni Rom, hak ni Parsi. 2 kerajaan besar dunia pada masa tu, Rom dengan Parsi ni tak ada telia pun nak tengok Mekah. Kerana orang jahat sangat situ. Sehingga ke Rom kata dia mau nak ambil Mekah ni, ambil hamba tak usir. Buat menyusuh dia kata. Parsi pun kata lagu tu, 2 kerajaan besar. Tak ada pun cita-cita nak menawar kerajaan Mekah ni kerana perangai tak jauh sangat. Tetapi apabila Nabi Muhammad masuk, orang yang tidak ada tamadun, tidak ada perangai, tiba-tiba Rasulullah boleh ubah menjadi orang seafdal-afdal lepas pada Nabi dan malaikat popok dia. Katanya Nabi sebaik-baik khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku hok sempat duduk dengan aku, bertemu mata dengan hamba. Summal ladzina yalunahum, kemudian hok tak ada jumpa dengan hamba, jumpa dengan orang dia sempat jumpa dengan hamba. Tabi'in. Summal ladzina yalunahum tabi'in. Orang yang sempat berjumpa dengan orang yang jumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sebaik-baik manusia di atas bawah bumi, orang yang jahat tak tahu lagu mana tiba-tiba boleh berubah. Dengan apa dia? Dengan ilmu ni, ilmu ihsan. Maka bulan-bulan Rabiul Awal ni kita mengaji kitab tasawuf ni molek benar lah. Nah. Di samping kita jangan lupa kepada Nabi, dialah paling besar sekali dalam ilmu ni. Beramal dan mengetahui ilmu ini. Dialah paling besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadat. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Katanya pengarang, segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadat. Tujuan kita hidup di atas muka bumi, kita kena ingat tujuan kita melakukan ibadat kepada Allah. Kita kena faham ibadat kepada Allah ini bukan dalam masjid saja. Seluruh kehidupan kita jadikan ia ibadat kepada Allah. Kerja kita cari nafkah yang halal, tidak mencuri, itu juga ibadat. Kita cari nafkah apa semua, cari kemudahan untuk kepentingan akhirat kita, semua ibadat belaka. Jangan nampak kata ibadat ini hanya duduk dalam surau saja.
Kita buat benda yang disuruh Allah Ta'ala setiap detik, setiap masa, itu juga ibadat. Ibadat ini di luar masjid juga ibadat kepada Allah, dalam masjid lagi-lagi ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali buat ibadat. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menyatakan buat ibadat sini maksud liya'budun ay liya'rifun, supaya kamu kenal aku. Kerana Allah Ta'ala ini sebelum ada makhluk dia duk sore-sore, tak ada orang kenal dia. Allah ini ketika tidak wujud lagi makhluk, maka dia dengan ketuhanan dia duduk sore, tak ada orang kenal. Maka apabila satu detik, satu masa nak jadikan cerita supaya berlaku makhluk, wujudnya masjid ni dan wujud kita semua, nak supaya berlakunya cerita kehebatan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun kata kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu khalqa. Hadis kursi kata aku ini, katanya Allah Ta'ala, satu khazanah yang tersembunyi, tak pernah orang tahu aku ni. Kehebatanku hebat setara mana, orang tidak tahu kerana tidak wujud satu benda kecuali diriku semata-mata. Hanya aku saja yang kenal diriku. Apabila aku jadi kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'raf, maka aku jadi timbul rasa nak suruh orang kenal diriku. Fa khalaqtu khalqa, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenal diriku. Pada masa ada makhluklah timbul istilah kenal mengenal. Ketika wujud Allah Ta'ala semata-mata dia dah tak ada orang kenal kehebatan Allah, maka Tuhan menzahirkan kehebatan dia dengan menjadikan makhluk ni timbullah istilah saya kenal. Oh, hebatnya Allah Ta'ala. Keluar kalimah itu kerana wujud kita, maka dijadikan kita untuk mengenal Allah. Maka kalau hidup tidak mengenal Allah, benda yang kita tak kenal, macam mana kita nak nampak? Orang kata, macam mana kita nak tengok Allah Ta'ala di akhirat kalau kita tidak kenal Allah? Awak kenal tak budak tu? Dia ada biasa duduk masjid je. Budak mana saya tak pernah nampak dia. Adalah budak tu pakai spek. Nampak. Saat ni tak nampak. Pas nampak pula. Oh, saya kenal baru nampak. Bererti kita nak nampak Allah, kena kenal dulu baru nampak. Ada orang duduk depan mata dia dah. Saya tak nampak dia. Tak pernah nampak pun dia. Lah, budak tu lah ni. Saya nampak. Baru nampak. Saat ni tak nampak. Mana so ni? Bererti yang menyebabkan kita nampak itu adalah kenal sebenarnya. Allah Ta'ala ni memperkenalkan diri dia kepada kita ni banyak dah. Tetapi kita tak nampak. Tak nampak Tak nampak apa sebab kita tidak kenal Allah. Sehingga kita menyatakan makhluk ini menghijab kita daripada Allah. Kau tak nampak Allah. Sedangkan Tuhan nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Tuhan nak tunjuk dia hebat. Tuhan buat gunung. Kita kata gunung menghalang saya daripada melihat Allah. Sedangkan gunung itu Tuhan nak menzahirkan hebat dia. Patut semakin kenal Allah. Tak menghilangkan kita daripada Allah. Sudah. Bererti kita sekarang lalai. Lagu mana? Tuhan pun tunjuk dalam bentuk lain pula nak suruh kenalkan dia. Buat lagu ni, buat. Bererti dunia ini sebenarnya tidak menghijabkan kita dengan Allah. Bahkan semakin mengenalkan kita kepada Allah. Tetapi bagi hati yang cukup lalai dengan Allah, bukan kata dunia, nyamuk seekor pun boleh melalaikan dia daripada Allah. Beratlah. Tapi ahli sufi, orang yang kenal Allah, semakin bertambah dunia, semakin kenal Allah Ta'ala. Tuhan nak tunjuk kehebatan dia, semakin bertambah. Maka dunia tidak pernah menghijab saya daripada Allah. Bahkan memperkenalkan lebih, semakin tinggi saya kenal Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang sufi dunia Islam tidak menghalang manusia mengambil harta. Kerana harta tidak pernah menghalang kita daripada Allah. Semakin boleh harta kita ingat Allah semakin. Tetapi bagi orang yang kurang iman dia, harta itu akan menghalang dia daripada Allah. Bukan kata harta, ilmu dia boleh menghalang dia daripada Allah. Semakin mengaji sedikit, semakin rasa pintar, semakin dia rasa pintar, lupa Allah. Dia rasa dia bijak, saya pintar, saya. Maka ilmu itu menghijab dia dengan Allah. Maka bukan salah di makhluk, salah di diri kita yang lalai dengan Allah. Maka dunia ini jangan dok fikir kata Allah dunia ni kuatnya hijab saya dengan Allah. Orang semakin tengok dunia semakin ingat Allah. Hak tu katanya pengarah tujuan kita ada di atas muka bumi ni buat ibadat kepada Allah. Ibadat yang paling afdal, ibadat hati adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah. Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ihya kata ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah.
Wajib kita kena kenal siapa dia kita nak sembah sebelum menyembah dia. Kerana kalau kita menyembah benda yang belum kita kenal, bererti sembah itu hanya dusta semata-mata. Kita akan takbir Allahu Akbar. Tok Imam kata Allah Maha Besar, kita berkata Allah Maha Besar. Kenapa awak kata dia Maha Besar? Tak tahu dia kata gitu. Berarti sembah itu main-main sahaja. Tetapi apabila kita kenal, maka menyembah itu adalah betul-betul. Imam Ghazali sebut ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Wajib kita kenal apa yang kita nak sembah sebelum kita menyembahnya. Kerana menyembah sebelum mengenal itu adalah main-main dan dusta. Kita nak buat isteri contoh kita nak buat kita nak buat bini kita lah. Kita ayat kaya kita, ayah kita nak nikah kata. Nama nak nikah dengan siapa? Ayah kita kata. Adalah nama dia sekian-sekian. Dia mau kenal kau tak kenal. Lepas tu dia duduk mana? Tak tahu. Sudah. Dia ni orang Tina kau jatuh. Tak tahu juga. Sudah. Dia mau nak nikah dengan siapa dia? Tahu saya pun tak kenal juga. Weh, nak bini, nak menikah lagu mana? Orang tidak kenal. Okey, orang tak kenal, nak nikah pun tak boleh. Mesyuarat EJK masjid. Saya nak lantik si Fulan, nak jadi tok imam lah. Katanya EJK dia mau kenal, kau tak nak buat lantik dia jadi tok imam. Saya tak kenal tu nama dia. Awak tahu tak dia ngaji mana? Tak tahu. Sudah. Lepas tu awak nak lantik jadi tok imam ni, awak tak kenal ni. Tak boleh latih bagi kita tak kenal. Penjenayah tak tahu main ni. Hak tu nak buat jadi tok imam ni. Nak buat jadi tok imam kalau kita tak kenal pun tak boleh buat jadi tok imam. Macam mana benda kita nak buat Tuhan. Kita nak sembah dia, kita nak puja dia, tangan kita terparuk, kita nak minta tolong dengan dia, kita sedih, kita minta tolong dengan dia. Kabar-kabar kita tak kenal, dak minta dengan siapa dia. Duduk merayu dengan siapa dia. Kau duk kecek sorang, kau kecek dengan siapa dia. Maka bila kita kenal puas hati kita angkat tangan. Biar tak berlaku apa-apa, kita boleh hakak pun sebut alhamdulillah dah. Kita boleh sujud pada dia pun alhamdulillah dah kerana Tuhan pilih kita letak kepala. Banyak mana manusia atas muka bumi tak boleh letak kepala depan Allah Taala. Maka bila kita makrifat jadi puas hati kita semaya. Maka ni ngaji liya'arifun. Kata Abdullah Ibn Abbas, kita tujuan kita hidup nak kenal Allah. Dia kenal Allah Taala lebihlah doa mereka. New York pun kita tak sesat. Masalah kalau kita tak kenal Allah, duduk sebelah Kaabah pun sesat lagi. Tak tahu ku alif jatuh. Nama orang tu orang panggil. Tu. Ngaji biar kenal Allah, biar tahu nak buat ibadat kepada Allah. Nabi Muhammad mari sebut dari surah dalam ayat Quran kata sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kamu alim. Gapo dia tu gak la ilaha illallah? Mula sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gapo dia la ilaha illallah? Kena belajar. Kita duk kata Tuhan yang sebenar hanya Allah. Ni agama ni kata hak ni Allah, hak ni kata ni Tuhan, hak ni Tuhan. Kita kena sebut. Maka belajar mengenal Allah Taala. Apabila kenal baru ada perasaan suka kita buat ibadat kepada Allah. Sekalipun dunia tidak melihat kita, kita yakin Allah Taala melihat kita. Puas hati kita buat ibadat. Ni ihsan dipanggil. Maka buat ibadat kita akan rasa tak tahu nak royak kata kat orang. Allah puas hati hamba. Biar dia mau tak puji pun, dia mau tak wipiti, dia mau Allah hamba rasa tak tahu nak royak. Kita mari semaya, dia mau tak pernah tanya khabar kita, awak ni rajin you semaya, tak pernah puji pun. Tapi saya rasa puas dalam beribadat. Kerana apa? Makrifat. Kenal kepada Allah. Maka dalam syurga orang yang paling berbahagia melihat Allah adalah Nabi Muhammad. Dia paling makrifat dengan Allah Ta'ala. Maka dia lihat Allah tak serupa dengan kita lihat Allah pada hari kiamat. Kita, jenis cak ayah pun kita ni, tengok cara gini lah. Maka yang paling sedap sekali melihat Allah adalah Nabi Muhammad, orang paling kenal Allah Ta'ala. Maka tak ada jalan, tak ada cara yang paling afdal untuk mengenal Allah kecuali jalan Nabi Muhammad berlaku. Katanya ulama sufi kata semua pintu ditutup kepada Allah kecuali pintu Muhammad. Nak sapa ke Tuhan melalui pintu lain, tak sapa. Sebab itulah tak car ni, tak car panggil sini tak car panggil. Itulah. Sami. Sami tu. Apa dia duduk dalam apa? Tokong dia tu. Kenapa dia duduk dalam Sami tu? 40 tahun, 60 tahun duduk dalam tokong dia. Duduk. Tak makan, tak zin, tak nikah, tak gapo, makan benda-benda. Nak cari Tuhan, nak cari ketenangan, nak cari Tuhan. Tetapi tak lalu pintu Muhammad, tak siapa pak sudah. Sekalipun dia merasa ketenangan yang cukup sangat Allah, tak cari dak mikir.
Tu padri duduk dalam gereja, duduk mikir. Nak cari Tuhan belaka tu, tetapi tidak melalui jalan Muhammad. Maka katanya Nabi tu, katanya Allah Taala, semua pintu ditutup kepada Allah kecuali pintu Muhammad. Kerana kalaulah pintu dibuka selain pintu Muhammad, nescaya orang akan mendakwa hamba boleh sapa kepada Allah tanpa Muhammad. Hamba boleh sapa sendiri. Tengok hamba duk tapo apa semua agama ni wak gini. Meditasi gapo dia nak suruh, nak cari Tuhan, nak cari ketenangan, nak cari gapo, nak cari benda dalam. Maka katanya ulama sufi kata kalau tak lalu pintu Muhammad tak apa sudah. Maka Muhammad memperkenalkan kita kepada Allah. Dan dia wakil mutlak untuk sapa kita kepada Allah. Tak ada istilah nak sapa kepada Allah Ta'ala tanpa melalui cara Nabi Muhammad. Ya. Dan kita nak sapa kepada Nabi Muhammad kena ada guru kita lah. Baru sapa. Nampak? Ni mengaji dengan internet. Bila sapa sambungan Nabi Muhammad internet Google, ada sahabat Nabi Muhammad? Ada sahabat nama Google. Sahabat nama Google radhiyallahu anhu ada. Mana ada pas sambung kau tu. Mengaji lagu mana nak maklumat boleh. Nak ilmu boleh, tapi nak nur dan hidayah hak Allah Taala beri, makrifat tak siapa. Maka orang dulu Nabi Muhammad baca qul huwallah, siapa lalu sahabat makrifat lalu. Kita baca kitab berpuluh-puluh putih kitab. Tak apa dia beza dia. Nur hak dalam hati Nabi Muhammad jatuh kepada sahabat. Sebab itulah sahabat ni tak ada orang boleh langkau martabat dia. Kerana apa? Beza dia. Ibadat macam kita ya. Semaya gitu ya ibadat sahabat. Tetapi beza dia ni. Mata dia melihat Nabi Muhammad. Ulama kata orang yang melihat jasad Nabi Muhammad ni tengok gini. Naik beribu makam. Dalam ilmu sufi dipanggil. Sebab tu jadi juru Nabi Muhammad apabila sebut orang jahat mari temu dengan Nabi. Nabi Muhammad baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ni tukar 360 darjah. Boleh tukar dalam mata satu lahzah temu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca ku Allah sekali, iman naik lalu. Tetapi kerana pok kita ni lemah sangat, maka baca sebutir kitab pun tak naik lagi. Bukan kata sebutir kitab pun payah nak naik lagi. Tapi sekurang-kurangnya berusaha untuk naik tu ada. Maka sebab itulah sahabat tak ada orang boleh tanding kerana dia melihat Nabi secara direct. Kita 1400 tahun tak ada nak tengok Nabi, dalam mimpi pun alhamdulillah kalau boleh tengok. Nabi kata mayarani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa dia yang melihat aku dalam mimpi, ikutlah zaman mana, tepat mana, di Johor ke mana, asal saja melihat aku dalam mimpi, fasayarani yaqazatan, dia akan melihat aku secara yaqazah, yakni jago. Ada yang kata tak ada. Mana ada tengok Nabi secara yaqazah? Nabi mati dah kan. Kita raya atu boleh tengok secara yaqazah. Biasa tengok atu secara yaqazah dak. Nampak? Ada orang buat masa atu, saya nampak atu di atas surga. Atu atas surga lah ni berat sungguh. Surga ada atu, nampak? Ada atu dalam surga. Saya tengok secara yaqazah, tengok atu secara yaqazah. Atu boleh tengok secara yaqazah. Secara jagalah yaqazah ni. Nabi Muhammad tak boleh tengok ke secara yaqazah? Berat pada hati Nabi Muhammad kalau tak tengok je. Nabi sebut fasayarani yaqazatan. Maka boleh tengok secara yaqazah. Dia kata tu masuk hari kiamat boleh tengok Nabi Muhammad secara yaqazah. Kalau lah hadis ni bab fadail. Hadis bab kelebihan. Siapa dia tengok Nabi maka boleh tengok Nabi secara yaqazah. Kalau hari kiamat semua orang boleh tengok Nabi Muhammad. Kalau fadail boleh tengok lo ni baru jadi kelebihan. Maka hadis ni ulama syarah bab kelebihan. Maka yaqazah ini yaqazah di dunia. Maka ramai mana ulama mendakwa saya melihat Nabi secara yaqazah. Bukan kata Nabi saja, sahabat selepas pada Nabi wafat, sahabat kata hamba tengok Nabi secara yaqazah. Sayyidina Abu Bakar pergi mana-mana nampak Nabi semacam. Pening kepala lagi. Nabi meninggal dah. Pada sahabat-sahabat lepas pada Nabi meninggal kata dia tengok secara yaqazah. Ulama-ulama tabi'in kata saya pernah tengok Rasulullah secara yaqazah. Jaga, tak tidur. Saya tengah khabar. Tengok Nabi secara yaqazah. Maka orang ni duk cari dalil bagi orang yang tidak tengok, tak pernah bermimpi temu Nabi. Orang tak pernah bermimpi bertemu Nabi, tak pernah jumpa dengan Nabi, maka dia akan cari dalil untuk membuktikan kerana dia tak pernah jumpa. Betul lah, dia cari dalil untuk membuktikan perbuatan ni. Tapi kalau dia tengok dah, nak kata kan? Orang pernah pergi dah Kelantan, Kota Baru. Tak payah kecek kat Kelantan. Tapi kalau kita tak biasa pergi Kota Baru, kita akan cari dalil. Dalam buku mana sebut kata Kelantan ni ada? Dalam buku geografi orang baca, ada Kelantan. Tapi hangpa tak yakin lah mana lagi, takut buku ni salah Dah sebab dia tak biasa pergi. Tapi kalau dia duduk Kelantan dah, nak pergi mana? Jelas dah bagi hangpa. Maka Allah ni bak tengok. Tu kata
Maka pelajaran kita nak sapa kepada Nabi ni mesti melalui Nabi Muhammad. Ikutlah Nabi Muhammad bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan sapa ke Tuhan. Jangan bimbang jangan bimbang. Ya, dia amat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada. Dan pada segala mata yang mengkhianat, Tuhan tahu berlaku apa yang ada dalam dada kita. Kita dok mikir gapo dia dalam hati kita, dok mengoyak gapo dia, Tuhan tahu. Dan khianatnya mata kita khianat. Khianat mata ni khainatul ayun ni gini. Kita tengok orang gini. Gapo dia maksud khain ni? Tengok gini. Tengok lihaz ni panggil, tengok gini. Maka Tuhan tahu gapo dia pengkhianatan kita. Sama ada halus ke dalam hati kita, Tuhan tahu. Kerana apa dia tahu? Oh, bisa benar Tuhan. Sebab dia ke buat. Jangan bimbang, jangan buat panik dah. Tuhan tahu apa dia buat. Dan dia akan bertanya kepada segala pendengar, penglihatan hati dan lain-lain pada hari kiamat. Tuhan akan tanya, Tuhan wi mata dia mau buat gapo, tangan buat gapo, pitih buat gapo. Semua benda di tubuh kita dan apa yang kita miliki, harta ke gapo dia, Tuhan tanya. Kita tidak bimbang ditanya, kita bimbang takut tak boleh jawab tu so ya, hak tu bimbang. Nama. Kena tanya belako guano-guano harta kita, nafas kita ke guano-guano kena tanya. Tetapi berusaha dah dalam sehari-hari biar kita ada masa dengan Allah. Jangan tak ada masa dengan Allah. Saya sibuk kan, saya hidup dengan dunia, saya hidup dengan jangan buat lagu tu gak. Biar ada masa kita dengan Allah. Tu hari 24 jam. Sejam tak pedah dengan Allah Taala. Sebelum kita tidur sikit, duduk senyap sebentar tafakur, fikir mengenai diri kita. Tafakuru sa'atin khairum min ibadatin sab'ina sana. Kita mikir mengenai akhirat kita lebih baik daripada 70 tahun ibadat tanpa berfikir. Buat ibadat tak ada fikir apa dia. Baik kita duduk senyap sebentar mikir Allah hamba ni. Masjid pun kurang, semaya pun kurang Allah Tuhan. Selawat-selawat pun kurang. Masuk dah boleh maulid hamba tepuh 40 tahun dah kali boleh maulid ni. Tapi selawat sejuta tak habis lagi boleh maulid ni. 10,000 tak habis lagi. 1,000 pun tak habis rasa berat hamba. 10 kali selawat sehari pun duk Allahu Akbar lagu mana nak temu dengan Nabi Muhammad. Saya nak duk sebelah Nabi Muhammad. Nabi kata orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat denganku. Tiba-tiba kita nak duduk dengan Nabi Muhammad, kita selawat 10 kali, siapa dia lah kata boleh duduk dengan Nabi Muhammad 10 kali selawat. Orang lah sehari selawat beribu-ribu kerana nak duduk dengan Nabi Muhammad. Ulama dulu jadi gila kerana selawat, nak duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi kata orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Maka ulama-ulama pakat nak selawat ni, nak duduk dekat dengan Nabi. Kerana Nabi tak royak siapa dia nak duduk dengan aku buat banyak ibadat tak. Kerana ibadat kita nak lawan ibadat Nabi tentu tak boleh. Subhanallah Nabi sebutir kita tak boleh nak lawan dah kerana makrifat dia. La ilaha illallah Nabi sebutir. Ibadat kita pecah kepala seluruh petujuh. Ibadat jin dan manusia tak boleh lawan ibadat la ilaha illallah Nabi sebutir. Kerana ikhlas dan makrifat dia. Manakala bila masa kita nak duduk dengan Rasulullah dengan ibadat kerana tak boleh lawan ibadat Rasulullah. Maka Nabi buka peluang untuk buat kita. Tepat ni kau tamai saujana kau apa dia ni boleh duduk dengan dia. So Nabi buka peluang kepada. Banyak ke selawat. Selawat ni insya-Allah kita pisah juga banyak biar boleh duduk dengan Nabi. Dengan ibadat tak boleh duduk dengan Nabi. Tuhan saya kita, Nabi Muhammad saya kita nak duduk dengan dia banyak ke selawat. Buat majlis maulid, baca marhaban, panggil orang selawat rumah kita ke apa dia. Mudah-mudahan Allah Taala perapatkan kita dengan Nabi Muhammad. Tak adalah tempat paling selamat di hari akhirat adalah sebelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak duduk dalam neraka tentu dah. Nama. Maka apabila kita duduk dekat dengan Nabi Muhammad tentulah duduk mana kita ni. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad yang dibangkitkan kepada sekalian alam rahmat dari Allah Taala wallahu a'lam. Sebagai mukaddim hari ni mukaddim hari ni pengenalan lah. Hamba mari tempat orang ni kecek derah, nama takut juga, takut dia kata buat apa orang ni kecek derah pada orang ni. Nama kena kecek tasawuf nak kecek slow, mudah nak tidur sikit. Nama buat apa kecek tasawuf jadi kerah lagu ni. Dak. Nama kerana belajar ini belajar daripada jauh. Apabila tubuh saja dekat, hati duk jauh, maka saya kena panggil jauh macam panggil orang jauh. Apabila ada hati dah dekat, maka orang apabila dekat tak payah kecek dah, dia tengok pun senyum dah. Allah, saya dah faham dah maksud dia. Kerana sudah dekat. Sebab tu apabila orang balah dia akak suara, kerana dia rasa saing dia tu duduk jauh daripada dia. Maka dia royak bayolah. Sebab apa? Tu ada sini ya, tu dia di sini. Kerana dia rasa hati dia dah jauh. Tetapi kalau orang dah dekat dah, tengok saja. As-sukutu bainal muhibbina salamun. Wan nazratu bainal arifina kalam. Lebih kurang gitu dah. Nama.
Dia di antara orang yang berkenalan itu seperti salat tu. Dia as-sukutu bainal arifina salamun. Dia di antara orang arif tu seperti wisalat tu. Assalamualaikum. Dia tengok yang saja tu pehad tu. Wasukut wan nazratu bainal muhibbina kalam. Melihat itu dan dia melihat itu bagi orang yang bercinta itu seperti bercakap dah. Kita tengok ya. Tengok. Kerana dekat tak payah kecek dah. Kita guna bahasa yang lebih dekat lagi. Tapi kerana muka jauh kita kecek bahasa cara jauh. Jadi sebagai mukadimah pada malam ni kena tu dulu deh. Mudah-mudahan sempena pada bulan Maulid ni kita buka baca kitab tasawuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita di dalam seramai-ramai umat pada akhir zaman menjadi tentera Imam Mahdi. Al-Mahdiyin katanya Nabi akan muncul Al-Mahdiyin. Sebagaimana Dajjal itu akan diikut dengan Dajajilah. Maka Dajjal itu akan didahului oleh tentera-tentera Dajjal. Maka tentera Dajjal kita minta berlindung. Manakala Al-Mahdiyin sebelum hari Imam Mahdi akan ada pendukung-pendukung dia. Penyokong-penyokong dia yang mana orang kuat agama pada masa tu. Dan wali pada akhir sekali. Wali kutub yang terakhir lah kita kata. Dunia ini adalah Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nama. Maka kata ni mengajar nak jadi Imam Mahdi pula ajar dia sesak mana. Duk Nabi kata lagu tu. Nabi kata orang baik ni akan ada geng-geng dia. Dan orang jahat akan ada geng-geng dia. Sampai hari kiamat. Nama. Kau nak jadi tentera Dajjal? Tentu dah tak sih. Kalau selain pada tentera Dajjal, tentera Imam Mahdi lah kitanya. Bukan kata nak bawa kumpulan ke apa dah. Tentera Mahdi ni orang baik-baik saja. Jadi mudah-mudahan kita minta dengan Allah Ta'ala sempena bulan Maulid ni dengan berkat Nabi SAW supaya kitab yang kita baca penawar bagi hati ni jadi penawar sungguh bagi diri kita. Bagi diri kita, bagi isteri kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita dan semua ahli masyarakat, ahli kampung kita. Mudah-mudahan penawar ini akan memberi kesembuhan yang cukup besar. Jadi kebaikan untuk masyarakat, jadi ketenteraman, minta hidayah dan kebersihan hati daripada Allah Ta'ala. Dan supaya Allah Ta'ala buka futuh kepada kita sebagai futuh arifin. Dan Allah Ta'ala baiki segala akhlak kita. Dan Allah Ta'ala himpunkan kita dengan Nabi SAW. Maka dengan niat yang baik dan menolak segala kejahatan dan segala niat yang baik, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.